Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kenapa slogan Ini Rumah Kita dibenci? Pelan Tindakan Maju Bersama Harapan yang dilancarkan oleh Pakatan Harapan pada minggu lepas memberi tumpuan kepada usaha untuk mempertingkatkan aspek kesejahteraan rakyat, pemerkasaan ekonomi dan pelaksanaan reformasi pentadbiran di negeri Melaka. Menerusi slogan Ini Rumah Kita, Kerajaan Pakatan Harapan Melaka akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan melalui pendekatan seperti menarik lebih banyak pelaburan dalam sektor industri dan pembuatan serta membantu menghidupkan semula sektor pelancongan pasca pandemik COVID-19. Pengerusi Pakatan Harapan Melaka Adli Zahari berkata, fokus utama Kerajaan Pakatan Harapan jika memenangi pilihan raya negeri ialah untuk menghapuskan amalan penggunaan kontraktor orang tengah dan mengutamakan pengambilan anak Melaka sebagai pekerja kontrak serta pekerja jangka pendek. Kerajaan Pakatan Harapan Melaka komited untuk mengatasi masalah ini dan berikrar untuk menyelesaikannya dalam tempoh 5 tahun akan datang dengan memastikan semua sumber digembling sewajarnya dalam jangka masa yang dijanjikan, kata Adli dalam satu kenyataan. Selain kerja-kerja penyelenggaraan yang berterusan bagi menangani masalah banjir, kerajaan akan mengkaji semua projek reklamasi tanah serta tambakan laut dengan teliti dan pihak pelaksana perlu menyediakan perancangan serius bagi menghadapi kemungkinan hujan lebat bagi tempoh jangka panjang. Menurut Adli, pencegahan dan pengurusan bencana banjir akan dijadikan keutamaan bagi perancangan bandar, khususnya memastikan tiada projek pembangunan terlampau. Dengan menerima hakikat bahawa perubahan iklim menjadi punca banjir di dunia ini, Kerajaan Pakatan Harapan Melaka bertekad menjadikan Bandaraya Melaka sebagai kota hijau yang utama melawan perubahan iklim di negeri Melaka ini. Yang kedua adalah isu berkaitan dengan tambakan laut. Selain isu banjir, Kerajaan Pakatan Harapan juga tidak akan melaksanakan penjualan pasir, namun akan memberikan perhatian khusus kepada pengurusan tambak laut dengan memastikan ianya dilaksanakan dengan berhemah, tegas Adli. Beliau juga berpandangan tambakan laut tidak harus menjadi punca banjir. Ianya harus dijalankan dengan teratur mengikut perancangan bagi mengelakkan berlakunya susut nilai serta lebihan terhadap reclaim land. Selain itu, Kerajaan Pakatan Harapan juga akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dengan menarik lebih banyak pelaburan dalam sektor industri dan pembuatan serta membantu menghidupkan semula sektor pelancongan pasca pandemik. Di mana kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan akan menghapuskan penggunaan kontraktor orang tengah dan mengutamakan mengambil anak Melaka sebagai pekerja kontrak serta pekerja jangka masa pendek. Kerajaan Pakatan Harapan juga akan menambah baik aspek penjagaan kanak-kanak bagi membolehkan lebih ramai golongan wanita diserap sebagai tenaga kerja. Untuk rekod, Kerajaan UMNO BN bekas Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali telah melancarkan projek Melaka Waterfront Economic Zone atau MWES, merangkumi 5 zon baharu yang dihubungkan dan dibina dari pesisir pantai sekarang dan kawasan penambakan sepenuhnya seluas 7,500 ekar. Menurut akhbar The Star, tanah tebus guna atau ditambak itu akan terbentang dari Sungai Lereh di Tanjung Kling ke Pantai Puteri. Perjanjian projek pertama diberi kepada LBS Bina Group untuk menambak dan membangunkan tanah seluas 1,200 ekar di Tanjung Bruas. LBS Bina Group beralamat di Plaza Seri Setia Petaling Jaya, Selangor. Ia bukan syarikat dari negeri Melaka sebab badan bukan kerajaan yang menamakan diri mereka SOS atau Save Our Sea, Melaka New Reclamation Projects 2021 mendakwa tanah yang ditambak dari Sungai Lereh di Tanjung Keling hingga Pantai Puteri itu merupakan kawasan pantai terakhir bagi orang Melaka untuk beristirahat bersama keluarga. Kumpulan ini juga mendakwa gagal menemukan fakta bahawa penilaian EIA, penilaian dampak lindungan, telah dilakukan.
Kumpulan ini juga mendakwa gagal menemukan fakta bahawa penilaian EIA, iaitu penilaian dampak lingkungan, telah dilakukan. Menurut mereka, kebanjiran yang berlaku mutakhir ini bukan bencana alam, tetapi disebabkan projek penambakan dan nasihat dari alam. Menurut mereka, jika projek ini diteruskan, sekurang-kurangnya 1/3 daripada penduduk Melaka akan menghadapi banjir yang mungkin lebih teruk dan lebih buruk. Semakin lama, semakin sukar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kumpulan ini telah melancarkan bantahan petisyen menerusi change.org yang kini telah menerima hampir 10,000 tanda tangan. Projek berskala mega yang merosakkan ekologi, menjejaskan punca rezeki nelayan dan generasi masa depan, inilah yang turut dibantah Adli. Malah kata Adli, adalah rumah kita. Justru sewajarnya visi Adli disokong. Jika kita sayang rumah kita, takkan kalian mahu menyerahkan rumah kita kepada kerakusan tangan pihak swasta yang hanya mementingkan keuntungan.